Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada soalan daripada itulah. Bagus juga kaedah ni. Kadang-kadang kita ni garu tepat bukan kata. Jadi kalau ada soalan ni memang kita garu tepat dia kata sungguh lah. Bagus juga. Biasa dalam tanya lah ustaz je lah. Kita jawab lah mana boleh. Ni saya jawab daripada nama dia Hajah Anita. Kata persoalan solat musafir. Saya bermaustautin di Johor Bahru tetapi berulang-alik ke Kuala Lumpur setiap minggu dari Ahad hingga ke Rabu atas urusan kerja, di mana saya juga mempunyai rumah di KL yang diduduki oleh anak-anak saya. Boleh ke saya mengqasar dan menjamakkan solat setiap minggu semasa saya berada di KL? Dia mustautin di Johor Bahru. Rumah dia tak masuk dalam hukum. Kita ada 10 rumah katakan Malaysia ni ada 14 biji rumah. Habis takkanlah kita tak musafir sama hidup. Dia bukan isu rumah tu atas nama kita ke tak, dia isu kita sendiri. Jadi kalau rumah kita ada dekat Kota London, takkan kita tak musafir? Tak pernah sabar pula. Dia yang dimaksudkan mustautin itu tempat yang dia sudah adatnya orang kata kita duduk di situ. Jadi dia ini kalau Hajah Anita ini dia duduk di Johor Bahru, walaupun rumah dia itu didiami oleh anak-anaknya di Kuala Lumpur, maka dia ada hak untuk menunaikan sembahyang qasar. Tidak ada masalah. Boleh dia sembahyang qasar dan menjamakkan solat walaupun setiap minggu. Dia bukan masalah setiap minggu, setiap hari pun tak ada masalah. Setiap hari, katakanlah dia bekerja, contohnya dia babas, memang kerja dia duduk di Keramat tapi hantar orang di Kota Baru. Dia sampai di Kota Baru setiap hari dia boleh qasar dan jamak sembahyang dia. Dia tak timbul masalah berapa hari tak, setiap hari tak ada masalah. Kita mungkin tanya dah, dia kan tiap-tiap hari dah biasa, dia bukan isu biasa. Sepatutnya kita tak payah qasarnya, balik dua kali setahun jarang sangat, patutnya tak payah. Kalau ikut sepatutnya kita tak sepatutnya. Tapi orang ini lagi-lagilah dia berikan kelebihan, kerana qasar itu dia punya ilah dia ialah jarak. Dia punya sebabnya adalah jarak. Letih tak letih itu apa panggil hikmah dia. Hikmah ni tak boleh jadi sandaran hukum. Yang boleh menjadi sandaran hukum ialah sebab dia. Nampak tak? Macam kita kata, sebab apa babi diharamkan? Sebab sebut ada dalam nas. Isu kata babi makan benda kotor tu tak berbangkit, itu kita kata hikmah dia. Sebab dia sebut dalam Quran. Nampak tak? Makan benda kotor ni banyak. Itik sekati pun mana makan benda kotor. Tapi kita buat majlis khatam Quran semacam dengan itik sekati. Dia bukan isu makan kotor. Bukan isu dalam babi tu ada cacing pita ke tak pita ke. Barangkali teknologi akan datang dia boleh buat. Kita dah tahu. Tahu. Yang macam telur lah. Orang kata kolesterol akan datang mungkin free kolesterol ke apa ke. Dia ada benda yang sabit dengan nafs. Yang kita cari tu sekadar hikmah sahaja. Baik. Kita jawab ni pula satu lagi. Kata ibu Ana, ibu saya lah. Ni orang surau lah ni. Ibu saya sudah meninggal dunia disebabkan sakit jantung. Innalillah. Tapi ustaz atau Tok Bomoh kata kena buatan orang. Lepas ibu meninggal baru buang 2 botol. Dia katakan minyak mati membunuh. Adakah perkara ini sahih ataupun logik? Kita mati ni wallahu alam lah.
Buat orang tu macam mana orang buat? Tembok pun buatan orang juga. Orang buat benda sihir. Sihir ni benda yang sabit di dalam Al-Quran. Yalah, sihir tu ada, hakikatnya ada. Cuma kalau benda kita tak tahu, jangan agak. Lagipun dia mati-mati ya. Kita serah pada Allah. Kita jangan percaya pada orang, tak kira ustaz ke, bomo ke. Kita percaya sekiranya ada dalil dan tidak bercanggahan dengan hukum syarak. Nampak? Macam Nabi sebut, bab bomo ni kena berhati-hati. Bomo ni ada dua jenis, yang betul, yang tak betul. Atau betul Nabi pernah sebut, man ata arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu falan yuqbala lahu salatun 40 yawma. Barang siapa yang mendatangi seseorang yang mengetahui sesuatu perkara di sebalik sesuatu perkara, setengahnya bertafsirnya man yadda'i ma'rifatal masruq, orang yang mendakwa boleh mengetahui sesuatu barang yang dihilang, barang yang hilang. Dia tahu duduk mana barang hilang. Barang siapa fasalahu, dan dia bertanya orang itu, fasaddaqahu, dan dia angguk, dia percaya, falan yuqbala lahu salatun 40 yauma, maka sekali dia angguk 40 hari sembahyang dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu umur jangan main. Kita jangan percaya. Kita percaya kepada Allah buat ni, setiap benda ada sebab musabab. Tidak ada benda hak luar biasa kecuali hak disihir tu, itu lain ceritalah, kita semua iktiraf. Tapi banyak hidup manusia ni di atas sebab musabab. Nabi sendiri pun begitu juga. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tidak akan mengubah sunnah alam. Kalau sunnah alam kata kita lepas benda ni jatuh, ada graviti, Allah tak akan ubah. Tak ada jadi terbang, tak ada, kecuali dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Hak yang kecuali itu kita tak boleh buat hukum. Kita berdasarkan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jawablah setakat boleh. Iaitu yang manakah lebih utama pada malam Jumaat, berada dalam majlis ilmu agama atau berada dalam majlis bacaan Yasin? Di malam Jumaat ni tak semestinya baca Yasin. Dia hari Jumaat ini disebut dalam hadis membaca surah Al-Kahfi. Tapi kita taklah kata lebih-lebih sangat kat orang baca Yasin. Ada orang dia kata lebih-lebih, kita taklah kata lebih-lebih sangat. Lebih baiklah daripada dia tengok berita tu, baca Yasin tu lebih baiklah. Kita tak kata lebih sangat, sebab kita pun orang kita ni ramai pandai baca Quran sebab Yasin juga. Tapi kita nak beritahu taklah menjadi amalan Nabi. Begitu. Dia tidak ada dalil yang jelas, tapi kita tak marahlah. Dia nak baca-baca. Dan nak macam mana dia dah jadi amalan dia. Tapi jangan letak dalam kepala hak tu hak Nabi buat. Baca-baca tak ada masalah. Kita ni bagi pertengahan. Jangan terlalu kita kata teruk-teruk sangat. Sebab orang baca Yasin, orang berbaik belaka. Janganlah kita mau petahang telajak. Siapa perikat seolah-olah tak boleh kita nak menegur benda-benda asas ni. Tak ada masalah. Jadi kita ni barangkali pada kami malam Jumaat, kita untuk mengubah cara orang berfikir, kita buat kuliah ke, kita buat apa kadang-kadang, supaya berubah benda tu, supaya orang tidak ada salah-salah tanggap tentang perkara itu. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang pertengahan. Ya, hak bid'ah betulnya waktu maghrib dia pergi kat Tesco lagi. Hak tu bid'ah paling besar tu. Tak balik semayang. Semayang ke apa tu bid'ah paling besar. Tapi sebenarnya boleh kita nak ubah-ubah sikit, boleh, tak masalah. Dekat kampung saya, dekat Terengganu, walaupun ialah kawasan kampung, kerana Tok Imam tu dia, kita kata dia agak terbuka sikit. Dia kadang-kadang Khamis malam Jumaat dia buat ceramah. Jadi lama kelamaan orang tak fikir bahawa baca Yasin itu satu benda yang wajib. Tapi dia tak marah. Itu politik lah, kita berdakwah. Kita anggaplah baca Yasin itu sebagai membaca Al-Quran. Tak ada masalah.
Yasin ada kelebihan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah haram hukumnya hadir di majlis makan kenduri arwah bagi keluarga yang baru kehilangan ketua keluarga? Dia hak sebenarnya kenduri arwah, benarnya hak kenduri-kenduri ni orang lain yang buat, bukan keluarga tu yang buat, jiran dia ke, hak tu hak yang paling afdalnya. Kita menggembirakan dia, memudahkan urusan dia, khususnya pada hari-hari yang baru dia meninggal dunia. Dan menjadi satu kesalahan kalau kita nak buat kenduri arwah ini, kita mengambil harta si mati sedangkan dia masih ada anak-anak, maka di situ berlakunya haram. Walaupun kita minta kebenaran, setengah ulama kata kebenaran daripada anak, sebab anak yang belum balik. Jadi anak belum balik ini dia takut dengan orang tua. Waktu dah keadaan sedih begitu, takkan dia kata tidak. Secara fitrahnya manusia tidak kata tidak lah, nampak berkira sangat. Tapi kita kalau orang tua, semua orang tua, orang yang sudah balik, yang sudah boleh berfikir, kita masing-masing membenarkan, insya-Allah tak ada masalah. Cuma jangan ambil daripada harta si mati yang masih ada anak-anak kecil, yang masih belum membuat keputusan. Itu mesti yang kita kena itulah. Dan apabila mati itu tak semestinya ada tahlil sampai 40 hari, tak semestinya, tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Tak, kalau dia nak buat tak apalah, tapi tak buat pun tak ada masalah. Dia hak yang orang mati tu, kenapa hak orang mati berharap sangat? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang mendoakan. Kalau dia nak buat juga tahlil, berharap supaya anak-anak lah yang mendoakan. Mudah-mudahan daripada tahlil tu dia mendoa, boleh juga. Tapi kita jangan letak dalam kepala kita mesti buat 40 hari ke, hari ke-4 ke, hari gini ke. Jangan letak dalam kepala begitu. Tapi kalau orang panggil, kita pergi, tak ada masalah, berdakwah macam-macam jenis lah cara pendekatan kita. Tapi tak semestinya. Satu lagi soalan, dia kata, Ustaz, saya mahu bertanya, apakah hukum kita bekerja dalam sesuatu organisasi, sama ada kerajaan ataupun swasta, yang pegawai atasannya menerima rasuah? Adakah kita turut mendapat saham dosa mereka? Tak dapat. Dia buat, dia tanggung dosa dia lah. Kita tak ada masalah apa. Jangan kita bekerja dengan syarikat yang haram cukup. Syarikat haram ni maksudnya bisnes itu, core bisnes dia itu berdasarkan benda yang haram. Apa dia core bisnes dia? Contohnya judi, arak, itu jelas sangat. Kita ambil orang kita biasa terlibat, apa dia? Contohnya kita bisnes, bukan bisnes, kita kerja di bank yang konvensional. Bank ni ada dua. Di Malaysia ni sangat maju bank Islam. Zalim kalau orang tu masih lagi bekerja di bank yang konvensional. Kita maju bab Islam ni, kena seluruh dunia. Kita punya yang Islamik, yang finance kita hebat. Jadi kalau kita bekerja dengan syarikat konvensional, itu haram. Itu yang haram. Walaupun dalam bank tu kita pegang tasbih, zikir subhanallah, 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 tak jalan. Diam-diam zikir lain, kita kerja parah, haram. Bukan sekadar kita bekerja, jadi saksi pun pada perjanjian tak boleh. Padahal saksi ni tak dapat komisi apa pun. Itu haram. Allah fa'adhanu biharbin min Allah. Allah kata, aku mengisytiharkan perang kepada mereka yang berurusan dengan sistem riba. Allah isytihar perang. Selain daripada medan perang, Allah kata aku isytihar perang. Sama ada yang bekerja ataupun orang yang terlibat. Kita ambil insurans yang bukan Islam, itu adalah haram. Kenderaan yang kita insur itu semua adalah macam kita nak perang dengan Allah, kita kebal nak berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah kita buat pinjaman daripada hak yang haram, maka rumah kita tu dianggap sebagai kubu lah untuk kita perang dengan Allah. Allah kata aku isytihar perang. Kita kata dah, ialah hak tu, hak dulu mana? Hak dulu. Kalau hak dulu waktu bank Islam tak ada. Bank Islam tahun berapa? 83 tak salah saya tak ingat dah.
baru tu. Kalau sebelum tu nak macam mana? Mudah-mudahan Allah maafkan kita lah. Mudah-mudahan Allah maafkan kita hak lepas itu. Kita ni kalau bertaubat diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lepas-lepas. Jadi hal ni kena ambil tahulah. Pekerjaan ni banyak pekerjaan yang diharam. Bekerja dalam bidang hiburan. Hiburan yang kita tahu memang benda tu mengarut. Kita buat konsert, kita buat hiburan begitu, campur lelaki perempuan, maka pendapatan itu adalah haram. Yang menyeru orang lain melakukan maksiat. Itu perbuatan adalah haram. Bukan setakat benda tu, benda-benda hak biasa. Kita jual obat, kita tak tahu obat tu mari mana pun tak tahu. Kita tolong keping, tidak ada sertifikat, tidak ada pengesahan, tidak ada apa. Itu salah juga tu. Bukan salah undang-undang, salah dari sudut agama juga. Kita menjual sesuatu benda yang kita tak tahu. Kita kalau belajar dalam jual beli, kita ada gharar dia panggil. Tidak ada tipu daya dalam jual beli. Kita tak boleh jual ikan hot dalam laut. Orang kata, siapa nak beli ikan? Murah je ikan, RM5 sekilo. Kata, dah mana ikan? Dalam laut, takat sendiri. Itu tak boleh. Itu benda tak dapat. Kalau gitu pun tak boleh, lagi benda-benda yang melibatkan nyawa, kesihatan. Jadi siapa nak jual produk apa, pastikan bahawa benda tu yang tidak bercanggahan dengan hukum syarak dan betul-betul tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Ni berhati-hatilah, khususnya orang sekarang jual banyak ni, jual kuat-kuat, obat-obat kuat ni, tak tahu daripada mana lah, apalah. Itu pendapatan. Jangan ingat halal, walaupun nama obat tu macam Islam. Nampak tak? Dia halal ini halalan tayyibah, halal tayyibah lagi baik, iaitu pendapatan itu mesti tidak bercanggahan dengan hukum syarak. Benda yang baik, contohnya kita menggunakan jawatan kita benda yang salah. Contohnya kita jadi mufti ke, jadi qadhi ke, tapi kita menggunakan ilmu kita untuk memberitahu benda yang jelas bagi kita bertentangan dengan hukum syarak, maka kita pendapatan kita haram juga. Dia haram tu bukan minum arak je. Haram ni hak ada orang ngaji Islam pun haram juga kalau digunakan pada jalan yang salah. Dia haramnya ada dua jenis. Satu haram lidzatihi. Lidzatihi ni benda yang haram kerana zatnya. Haram lidzatihi. Lidzatihi dia panggil for its essence, kerana asas dia. Satu lagi li ghairihi, for the external factors, benda-benda sebab faktor luaran yang menyebabkan dia jadi haram. Macam kata-kata bagi babi tu for its essence, sebab benda dia tu sendiri haram. Nampak tak? Ngaji Quran boleh jadi haram sebab apa? Sebab riak, atau panggil for the external factors, untuk faktor luaran yang menyebabkan dia jadi haram. Jadi haram ni ada banyak sebab. Orang menega kelab malang, hak tu hak jelas dah jual arak tu, memang arak tu memang haram tu. Ada benda hak yang asasnya tidak haram tapi jadi haram. Contohnya kita menghiasi pengantin, tidak haram, memang nak kahwin kena tu, tapi kalau hias dia tu pok andam, maka hak tu salah. Bukan pok andam, pok andam, dia pergi jemput pok andam, hak tu salah. Pendapatan dia tidak halal. Salahnya bukan kerana lelaki kerja dalam bidang tu, salahnya kerana dia andam orang perempuan. Tapi kalau sekadar consultation, tak ada masalah. Orang lelaki nak jadi consultation, tak ada masalah. Macam seperti doktor sakit puang, saya nak bagi consultation, kata okey, untuk mengatim begini, orang perempuan suruh bagi baju ni, tapi kita consultation secara, kita panggil gentleman lah. Orang tu mari kita beri nasihat gini. Tapi kalau pakai sampai perikat dia sendiri hak sikat rambut kita, rambut orang perempuan, dia orang lelaki sikat, tu berlaku haram. So haram dengan sebab benda lain tu banyak. Mak anda orang buat filem tak haram, tapi dia jadi haram kalau dalam filem itu menyuruh orang buat maksiat ataupun melakukan maksiat dalam filem itu, dan filem itu menjadi dalam satu masa yang lain menjadi dakwah kalau kita menggunakan untuk Islam. Benda apa lagi? Banyak. Kedai gunting. Nampak tak? Kadang-kadang sekarang ni dia buat jenis pula ni. Nak ambil lesen kereta ni, kalau siapa nak
guru dia perempuan ke lelaki, boleh pilih. Kalau kebetulan kita seorang, memang customer kita tak ada, kita seorang je buat bisnes tu, kebetulan customer kita lelaki perempuan, itu ada perbahasan lain. Tapi kalau kita memberi pilihan kepada orang, kata Pak Cik nak orang puan ke orang lelaki, Pak Cik kata ambil puan. Pak Cik lah ambil puan, kata Pak Cik lama dah tak kahwin ni, ambil orang puan. Maka situ salah, pendapatan dia adalah haram. Banyak benda-benda yang kita kena berhati-hati. Dia berniaga bagus dah, tapi dia dicuri kabel api, curi kabel api, ambil paip. Ada orang berniaga begitu. Pendapat kita nampak macam goreng kuih tiaw halal, tapi haram sebab dia guna orang lain bayar, dia tak bayar. Itu juga dah pendapatan yang haram. Dia buat bisnes elok dah, jual restoran, kat restoran elok dah, restoran laku, tapi dekat kaunter tu dia jual apa? Jual rokok. Rokok ni haram lah. Kadang-kadang risau rokok sini, nak kata macam mana? Saya tak ada masalah, saya tak duduk sini. Kalau duduk sini saya takut, kau nak kata takut kau sini bocak mereka rumah saya ke? Tapi haram lah. Dia majlis fatwa kita pun sebut gitu, cuma tak gezek. Hak seluruh dunia pun, hak kata makruh dulu, rokok daun, hak tak ada isi. Rokok daun, hak tak ada isi, kosong. Orang dulu. Jadi hak sekarang ni kira haram. Cuma atas iman kita lah. Kalau iman kita kuat, kita tinggal. Kalau iman, orang panggil iman dah kot cetong, takat masa dia gitu lagi lah. Jadi kita kena gagah sikit lah. Kita boleh gagah tubuh badan kita nak cari rezeki, insya-Allah kena tu. Saya tak ada masalah. Jadi kena beritahu lah. Saya terpaksa beritahu lah. Jadi kadang kedai runci, syaitan dia mari hasut. Dia meniaga untung dah restoran tu, tapi syaitan kata mu jual rokok. Beri pada orang pergi restoran itu bukan sebab ada rokok. Orang pergi sebab dia pandai masak. Tapi syaitan ni dia tanam dalam toket tu, kata mu jual rokok, lagi ramai orang datang. Sebab orang Malaysia ni ramai isap rokok. Tok Bila rimah pun isap rokok dia. Jadi mu jual rokok. Padahal orang datang tu kerana sedap kita. Kedai runci begitu menyedihkan. Kedai runci dia laku, tapi dia jual juga majalah-majalah hiburan. Pelik, padahal majalah hiburan kita kata tak banyak sangat naskah dia, mungkin barangkali 5 naskah, 10 naskah hiburan, tapi nak jual juga. Itu syaitan ni dia dah expert lah, beribu tahun dia ini menghasut manusia. Sedangkan keuntungan kita sebenarnya orang pergi kedai runci kita bukan kerana majalah hiburan. Dan dia pun tahu majalah hiburan ni sebulan baru 2 naskah laku. Dia tahu, tapi tak juga situ. Jadi pendapatan daripada majalah hiburan tu haram lah. Hak yang jual berat tu halal lah, tapi hak tu haram. Hak tu tak boleh bagi Mekah, tak boleh buat gitu, tak boleh buat benda ibadat untuk dirinya sendiri. Itu dari situ hak kedai runci lah. Hak yang pekerjaan biasa boleh jadi haram juga. Pekerjaan biasa, tetapi kita cilok, orang panggil, kita tipu. Kita mari pukul 10, kata mari pukul 9. Sekarang ni susah sikit sebab apa? Dulu pakai sain je. Sain tu kita pesan ke kawan. Pesan kata tolong buat amal jariah sikit pagi ni. Tolong pancing awal sikit untuk saya. Apakan dulu. Jadi benda tu jadi haram. Kita sepatutnya hari tu boleh buat report, siap report. Lepas tu tak siap juga. Tu nak kata haram tu tak berani lah, tapi tidak jernih lah kita punya pendapatan. Tidak jernih. Jadi itu dengan sebab apa ni, li ghairihi, untuk external factors, disebabkan faktor-faktor luaran menyebabkan pendapatan kita jadi tak bersih. Nampak tak? Dalam hiburan juga, hiburan banyak orang buat bisnes tentang orang dia dapat gaji kerana buat rancangan gosip. Itu haram, itu ngumpat, backbiting, ngumpat boleh. Ngumpat ni haram, mana boleh buat bisnes atas ngumpat.
Mana boleh buat bisnes, kita jual surat khabar. Surat khabar tu dia jadi wartawan je, cerita buat fitnah je. Mana boleh. Dia buat bisnes di atas fitnah. Oh, tu lagi haram. Fitnah kosong-kosong tanpa duit pun haram. Kita buat saja kita fitnah orang. Tak ada nak upah. Saya kata saya nak fitnah orang kali ni, saya tak nak upah apa. Dosa dah situ. Apatah lagi orang ambil upah di atas fitnah, maka lagi besar dosanya, pendapatan dia haram. Tengok atas tadi atas iman masing-masing dia baca berita ke apa ke, kalau dia tidak mampu, mudah-mudahan Allah maafkan dia, mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi kalau dia berasa mampu mencari pendapatan lain, lebih baik dia cari, lebih baik. Waktu pun benda begitu. Baik. Tetapi kalau kita ini buat satu pekerjaan yang mana boleh jadi jahat, boleh jadi baik, itu tak ada masalah. Kita jual sesuatu. Contoh orang jual TV katakan. Barangkali orang guna TV untuk jahat, barangkali itu baik. Tak ada masalah, pendapatan kita halal. Kita jual baju contohnya. Baju macam-macam. Ada seluar pendek lah. Orang kata tak boleh ni, haram ni menggalakkan orang pakai seluar pendek. Kita mana tahu dia pakai dalam rumah, keluar rumah kita tak tahu. Itu tak ada masalah. Macam-macam. Macam seluar dalam tu kan. Ada orang pakai tepi batas, ada orang macam Superman, pakai luar saja, macam-macam jenis orang. Jadi kita tak tahu. Maka itu tidak haram. Benda kita tak nak agak. Jadi pendapatan itu adalah halal. Kecuali diberitahu secara jelas. Contohnya kita ni pereka fashion, dan kita tahu fashion kita ni, baju ni kita buat ni untuk orang peragakan. Dalam dia panggil apa, show apa tu, saya tak tahulah. Catwalk lah, apa orang berjalan tu, dia tahu. Maka tu tidak jernih lah pendapatan dia. Nampak tak? Dia pakai seluar pendek, dia jual seluar pendek, dan tepi pantai dia tahu kalau buat orang beli seluar ni, orang pakai situ, orang tak pergi dah tempat lain. Maka tak sama pula orang jual kat pasar malam. Pasar malam dia tak tahu atas masing-masing. Kita jual pisau, barangkali orang kata saya nak beli pisau ni nak bergaduh malam ni, nak tumbuk malam ni Pahang lawan Kelantan. Maka kita jual tu haram dah, kerana kita mengetahui niat dia. Tapi kalau kita tak tahu, tak apa. Nampak tak? Kita jadi driver taksi. Kemudian driver taksi, kita ni memang kerja kita ni angkut orang-orang buat maksiat. Kita tahu dah tempat kita pergi kat Bukit Bintang. Kalau kebetulan dia pergi Bukit Bintang ni tempat umum, kita tak tahu orang buat. Tapi ada setengah tempat tu dia tahu dah. Dia tunggu situ, memang dia ambil orang panggil pelanggan. Kalau orang je tarik ke mana, kita tak tahulah. Tapi dia tahu bahawa dia tunggu tu untuk pelanggan, untuk buat maksiat. Maka pendapatan dia tidak halal lah. Nampak tak? Halal haram bukan kerana Bukit Bintang, bukan kerana lorong Haji Taib. Tapi pendapatan dia kerana dia tahu benda tu boleh bawa maksiat, dia buat juga. Maka itu tidak dibenarkan. Tapi kalau dia terpaksa, contohnya dia jadi driver bas, katakanlah jadi driver bas. Driver bas tu kebetulan lalu dekat Kasbut ni, dekat Taman Medan. Dia biasa sebelum ni, tapi hari tu dia kena switch ke situ, ke atas situ. Dia minta maaf lah, tolong ubah pada orang lain. Kemudian bos dia pun berkeras. Itu mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah SWT. Sebab dia waktu dia minta kerja jadi driver bas rapid lah, tu bukan itu pun niat dia. Macam seperti mana orang kerja dekat Telekom. Dia waktu minta kerja Telekom, dia tak ada niat langsung nak pergi fix tempat maksiat. Tiba-tiba dah 20-30 tahun ada pula call daripada syarikat Kasbut kata tolong beki sikit telefon sini, semua rosak belaka. Jadi kita ni sebagai orang Islam, kita kata bos boleh tak suruh orang hak bukan Islam supaya ganti tempat saya. Bos dia tak boleh, ini dah memang dia punya SOP dia dah. kena kita ada perjanjian dengan. Maka mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kerja bahagian printing contohnya, ni banyak cerita bab kerja bahagian printing. Orang mari kita kata ni tolong cetak majalah hiburan ni, pendapatan haram juga. Nampak tak? Pendapatan haram. Kata boleh tolong cetak tak hak ni.
Ni orang jahat ni. Kita tahu dah dia orang jahat. Jadi kita tolong cetak juga gambar dia. Tak boleh juga. Salah juga dari sudut Islam ni. Kata tolong cetak gambar orang baik ni, tok guru pondok ke apa. Tak apa. Ni boleh pahala. Jadi semua benda itu yang external factors ni banyak. Faktor-faktor luaran yang menentukan sama ada perbuatan kita itu halal ataupun tidak. Nampak? Banyak benda. Hak benda baik pun boleh jadi haram. Saya ngajar ni boleh jadi haram. Tengok tahniah, tengok atas tu. Boleh jadi benda baik. Hak tukang dengar pun boleh jadi haram, boleh jadi baik. Mungkin hak dengar ni nak mitik ke, nak siapa maklumat ke, boleh jadi haram. Mungkin yang dengar ni nak share pula ke tempat lain, boleh jadi baik. Jadi setiap benda itu ada baik dan buruknya. Allah buat. Ada soalan lagi? Nak sambung tajuk baru tak pernah sambung. Ada 2-3-4 minit lagi. Pramugari. Tu bawa agak tu memang haram. Tak boleh. Orang kerja kat 7-Eleven pun tak boleh. Kalau 7-Eleven hak ada agak, mana boleh. Orang Melayu kita, dia tahu dah 7-Eleven di situ. Kalau 7-Eleven dekat Pantai Timur tak ada agak. Untuk mudah dimaafkan. Ini hak Kuala Lumpur ni, dia keluar pukul 8 tu bukan keluar cari rezeki, cari benda haram. Perjalanan dia maksiat, balik dia maksiat, duduk situ 24 jam maksiat 24 jam. Tu Allah sedihnya. Atas dunia tak banyak mana dapat, akhirat Allah lagi banyak bebanan dia. Lebih baik tak kerja, lebih baik selamat hari akhirat. Jadi kita apa sahaja yang mempromosi maksiat, maka perbuatan kita adalah haram. Kita pergi Tesco, pergi apa, baik kita punya troli tu kadang-kadang ada kasbah, ada apa, kita tak sedar. Saya kena dah sekali pakai jubah, pakai pia, tolong orang tengok tengok aku elang aku. Saya tak ingat kat mana dia ada untuk tu kan. Saya tak ingat dekat kat mana saya berlaku tu. Tapi tu kena beringatlah sikit. Ulama, kalau ulama-ulama yang besar-besar, dia perbahasan dia kadang jauh daripada itu. Kita membuat bisnes, menolong bisnes-bisnes yang boleh membantu syarikat-syarikat ataupun negara-negara yang menentang orang Islam. Sebab tu berlaku baikot ni. Sebab dia melihat kepada kalau kita bantu dia, apa kesan dia. Nampak tak? Jadi waktu tu tahap iman tinggi lagi lah, kalau kita boleh baikot benda begitu kan. Jadi pendapatan ni kita kena berhati-hati lah. Khususnya orang bekerja dekat banking, kerja dekat insurance, carilah tempat lain yang lebih dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan? Baju lama sekali tak boleh. Mana boleh, tak boleh. Itu salik ke benda apa ya? Ke pakoh biasa je? Tu tak tahu, saya pun tak tahu. Kena tanya orang kena search lah, cari lah. Dan Google apa pakoh tu maksud dia. Kalau pakoh tu maksud dia ada 4 negeri, ada 8 negeri ke, atau kita tak tahulah. Tapi apa sahaja lambang keagamaan tidak dibenarkan. Lambang keagamaan tidak dibenarkan. Bukan lambang keagamaan, baju-baju yang mengandungi ungkapan-ungkapan yang bercanggahan dengan hukum syarak, maka tidak dibenarkan. Kata born to be free, dilahirkan untuk jadi bebas. Mana boleh. Kita born to be a servant of Allah, kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ungkapan banyak tu, ungkapan begitulah, beginilah dan seumpamanya. Baju-baju begitu juga. Syarikat-syarikat yang bercanggahan dengan hukum syarak, kadang pakai baju Akademi Fantasia, dia jadi imam subuh. Mana boleh. Baju Akademi Fantasia
Kita pergi ke Cameron Highland ke Genting ke, kena berhati-hati syarikat Genting sedang berhak ke apa ke, syarikat yang support perjudian dan seumpamanya. Tu kena berhati-hati. Kita nak pakai baju CMB ke apa ke, yang konvensional mana boleh buat iklan begitu, pakai baju begitu. Nampak tak? Fa'zanu biharbin min Allah. Allah kata aku istihar perang. Nampak? Jadi nak jadi ahli perniagaan kena tahu halal dan haram. Apa bisnes dia yang halal, apa bisnes dia haram. Orang jual bahagian kosmetik, kadang-kadang selamba je dia buat iklan gambar orang perempuan yang tidak munasabah. Nampak tak? Bukan setakat tu hak busana muslimah pun tak tahu, muslimah tang mana pun tak tahu, dengan ketaknya, dengan apanya dan seumpamanya. Jadi benda tu kena pastikanlah semua bisnes-bisnes kita. Jadi orang nak buat bisnes kena tahu, ada ilmu pengetahuan. Ada kalau kita tak pandai dari sudut agama, biar ada orang hot check dari sudut sejauh mana dia comply dengan, kita panggil syariah compliance kita, patuh syariah tu setakat mana. Kita ada bisnes, kata mana bisnes, perjanjian saya ni jual hartanah, perjanjian mana hak tak ikut syarak, perjanjian mana hak tak nak ijah. Ada juga mungkin undang tak nak ijah, mudah-mudahan Allah maafkan kita. Bagaimana hak hukum syarak, tak boleh gini. Kita jual beli kena banyak tahu hukum hakam. Boleh tak kita buat janji bahawa saya ada barang tapi barang saya tak ada lagi. Kita memberikan gambaran barang yang tidak jelas kepada customer kita. Tu dari sudut fiqhnya. Jadi sebab tu kita syarikat kita tak nak hire seorang pegawai syariah pun tak apa, yang penting ada orang check. Okay, setahun kita panggil seorang, okay ustaz tolong check ni. Ustaz ni banyak jenis juga. Ada hak bahagian expert, bahagian tu ada tidak expert. Kita cari hak bahagian expert bahagian tu. Bahagian kewangan, bahagian jual beli. Nampak dia ustaz ni macam doktor. Ada doktor kulit, ada doktor jantung. Kita tak boleh main rangkung semua. Doktor jantung suruh main ambil tahu tentang kaki, tak jadi ke? Nampak tak? So kalau kita nak minta nasihat ustaz, tanya ustaz dulu bidang ke apa? Kita nak suruh cek syarikat, dia tengok dia bidang lain, bahasa Arab, mana boleh? Dia tak match tu. Bidang apa? Bidang usuluddin. Kata okey, usuluddin ustaz tahu tak bab hukum? Saya tak tahu apa expert mana. Cari hak yang expert. Dia samalah, ustaz ni macam doktor, macam-macam jenis dia punya special, kepakaran dia yang berbeza. Jangan salah tanggap orang belajar negara Arab semua tahu, tak. Dia tahu, tapi dia secara mungkin general gitu, mungkin dia tahu, tapi secara detail macam mana. Khususnya bab syarikat ni perlukan perjanjian, memahami perjanjian, term-term dalam syarikat tu macam mana dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Saya setakat itu sajalah. Sudah agak ada soalan begini, mudah. Kita sampai maklumat, kita garu tepat kata betul. Wallahu a'lam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang daripada rumah saya sendiri, dan saya serah dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.